Makanan tradisi orang Melayu antaranya ialah nasi dagang. Hidangan tempatan istimewa ini begitu terkenal di negeri Terengganu dan Kelantan. Kemudian, ia tersebar seberapa tempat di serata Nusantara, iaitu sejauh pesisir Pahang dan Johor, di rantau selatan Thailand yang merangkumi Patani, Yala dan Narathiwat, dan Anambas di Indonesia. Dikatakan, sejarah nasi dagang ini bermula apabila nasi dagang dihasilkan untuk diperdagangkan kerana ia merupakan makanan yang enak dan tahan lama. Cara hidangan nasi dagang juga berbeza mengikut negeri. Nasi dagang Terengganu misalnya diperbuat daripada campuran beras pulut bersama santan kelapa dan ia dihidangkan dengan lauk tunggal ikan tongkol. Di Kelantan pula, nasi dagang biasanya berwarna perang. Terdapat pelbagai versi dan kisah yang diceritakan mengenai sejarah terhasil di nasi dagang ini. Kisah asal-usul nasi dagang di Kelantan membawa kepada kisah Puteri Saadong dalam satu rombongan khas oleh Raja Siam ke Kelantan. Ketika dalam perjalanan, mereka hampir kehabisan bekalan makanan seperti nasi, kelapa dan lauk pauk. Dengan kebijaksanaan Puteri Saadong, beliau telah menggunakan kesemua bahan masakan yang masih tinggal tersebut dan masakan tersebut telah dinamakan sebagai nasi dagang. Berbeza pula dengan kisah asal-usul nasi dagang versi negeri Terengganu, di mana masyarakat nelayan di Terengganu dikatakan telah menghasilkan nasi dagang sebagai bekalan buat mereka ketika di lautan. Baiklah, nama saya ialah Harchina Selvarja dan nombor matrik saya 211304. Saya pula akan menerangkan tentang makanan tradisional India. Murka ialah sejenis makanan tradisional India yang terkenal di dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Perkataan murka ini berasal daripada perkataan bahasa Tamil yang bererti berpusat yang merujuk kepada bentuk makanan tersebut. Murka ini masyhur dalam kalangan penduduk India dan dikira sebagai salah satu makanan unggul dalam masyarakat India. Murka lazimnya diperbuat daripada tepung beras atau tepung urat dal sebelum diproses menjadi dough. Dough tersebut pula dibentuk menjadi bentuk berpusar sama ada dengan menggunakan tangan atau dengan acuan. Pusaran dough yang terbentuk kemudiannya digoreng dalam minyak sayuran. Ini dimakan sepanjang tahunan dan paling kerap dibuat semasa Deepawali. Murka sangat ringan, ranggup dan mempunyai rasa mentega yang enak. Hidangan ini mempunyai banyak variasi hasil daripada jenis dan perkadaran tepung yang digunakan. Mula murka mempunyai tekstur yang tidak sekata dan memberikannya ekstra keranggupan. Mula merujuk kepada duri dalam bahasa Tamil dan senat itu mendapat namanya daripada ini. Kai murka, maksudnya murka tangan, dibuat dengan tangan menggunakan dough yang lebih keras. Pakuda murka ialah satu lagi jenis snack berbentuk ribbon atau yang peti kai murka. Sebuah bandar di Taman Ladu terkenal dengan pelbagai jenis murka yang unik dikenali sebagai Manapari murka. Murka ini menjadi terkenal kerana Encik Krishna Iyer yang menyediakan dan menjual ini pertama di Manapari. Ini pula ialah putu mayam. Putu mayam atau dikenali sebagai idiapam dalam bahasa Tamil merupakan makanan tradisional India yang telah mendapat sambutan yang menggalakkan dan semua bangsa dan kini turut dinikmati oleh semua kaum di Malaysia. Sebagai snack, proses menghasilkan putu mayam terdiri daripada menggawal tepung beras atau tepung idiapam dengan air atau santan dan menekan dough melalui acuan bagi menghasilkan utusan seperti mie. Ia dikukus biasanya dengan air tambahan pandan, gula kabung, gula melaka ataupun gula nisan. Di Malaysia, putu mayam dan seumpamanya biasa dijual sebagai makanan jalanan dengan gerai penjaja, motosikal dan juga dibuat di rumah dan dihidangkan sejuk. Ia juga boleh dimakan dengan kari dal, kari ikan dan sebagainya.
Biasanya ia tidak dihidangkan untuk makanan tengah hari. Cara penyediaan adalah dengan membancuh tepung beras dengan air panas. Kita juga boleh menyambar minyak sapi dan perasakan dengan garam. Kemudian uli menjadi dough yang lian dan seterusnya isi mesin penekan idiapam ataupun ayak dengan dough dan tekan mi pada daun pisang atau terus dalam pengukus. Selepas itu, masukkan sedikit kelapa parut jika suka. Kukus selama 10 minit dan kita bolehlah menikmati putu mayam tersebut. Selamat sejahtera, nama saya Cidak Weng dengan nombor metrik 213232. Hari ini saya akan menerangkan mengenai Tang Yuan, iaitu salah satu makanan tradisi bagi kaum Cina. Di sini menunjukkan perkataan Cina bagi Tang Yuan. Tang bermaksud sup, Yuan bermaksud berbola. Oleh itu, Tang Yuan bermaksud berbola yang dihidangkan dalam sup. Tang Yuan dimakan pada pesta Dongzhi atau solstis musim sejuk. Dan ia jatuh pada 22 hari bulan Disember setiap tahun. Tang Yuan merupakan sejenis berbola yang diperbuat daripada tepung pulut dan dihidangkan dengan sup manis. Dan terdapat banyak variasi cara makan. Contohnya isi dia boleh ditukar dengan kacang, matcha, coklat, gula melaka dan pelbagai isi yang lain. Sup manis pula boleh digantikan dengan sup kacang merah, sup pandan dan pelbagai sup manis yang lain. Apabila Tang Yuan ini dihidangkan dalam mangkuk, ia melambangkan penyatuan dalam keluarga yang harmoni. Tang Yuan merupakan makanan yang halal dan boleh dikongsi secara bersama antara pelbagai kaum. Seterusnya, saya akan menunjukkan cara memasak Tang Yuan. Okey, first kita tambah tepung pulut, kemudian tambah air suam yang secukupnya, uli dengan tangan sehingga menjadi dough. Dough ini tidak melekat pada tangan. Kemudian, boleh tambah pewarna supaya Tang Yuan kita kelihatan lebih cantik, nampak pun lebih sedap. Ambil sebahagian daripada dough tersebut dan masukkan dengan isi. Isi yang kita gunakan di sini adalah gula melaka. Kalau tak masukkan isi pun boleh. Kemudian bentukkan berbola. Berbola yang sudah siap ini kemudian akan dimasak sehingga terapung di atas permukaan air masak. Tada, Tang Yuan sudah siap. Kemudian boleh dihidangkan dengan sup manis. Selamat mencuba. Makanan tradisional memainkan peranan penting dalam mewujudkan perpaduan antara kaum. Hal ini dikatakan demikian kerana semua penduduk boleh menikmati makanan tradisional yang sama. Sebagai contoh, Amiru yang merupakan orang Melayu boleh merasa makanan tradisi kaum Cina seperti kuih bulan. Hachana dan Chi yang merupakan orang Cina dan India boleh menikmati makanan tradisi Melayu, misalnya kuih onde, nasi lemak maupun lekor. Makanan tradisi juga boleh dilihatkan sebagai alat penyatu paduan kerana makanan warisan budaya Cina dan India dipopularkan oleh orang Melayu dan sebaliknya. Sebagai contoh, kari yang berasal dari India juga digemari dan dimasak di restoran maupun suri rumah kaum lain. Teh tarik yang dijual oleh orang Muslim India disebar luas di seluruh negara sehingga boleh didapati di mana-mana saja, umpamanya warung, kopitiam dan kedai mamak. Kini, teh tarik yang digelar sebagai minuman kebangsaan menjadi wajib untuk minuman petang atau lewat malam sambil berborak dengan rakan-rakan berbilang bangsa. Oleh itu, makanan tradisional dapat memperkasa semangat patriotik dalam kalangan rakyat Malaysia. Baiklah, nama saya ialah Hachina dan nombor matrik saya ialah 211304. Saya akan memberitahu satu cara untuk mempromosikan makanan tradisional. Salah satu cara untuk mempromosikan makanan tradisional di negara kita adalah dengan menjadikan bazar sebagai pusat promosi makanan tradisional.
Hal ini dikatakan demikian kerana biasanya ramai, tidak kira kaum ataupun bangsa, akan menziarahi bazar kerana mempunyai pelbagai jenis makanan. Sekiranya makanan tradisional dijual pada masa tersebut, dia akan mendapat sambutan yang sangat hangat. Contohnya, kita boleh menjual putu maya, murka kerana ia merupakan makanan kegemaran ramai. Bazar juga akan menjadi satu pusat untuk semua makanan tradisional dari pelbagai kaum seperti Melayu, Cina dan India. Makanan tradisional ialah sangat unik dan istimewa, jadi ia akan pasti menarik lebih ramai orang untuk membeli dan menikmatinya. Bukan itu sahaja, antara usaha yang boleh diketengahkan oleh pihak berwajib adalah dengan mengkomersialkan makanan tradisi Malaysia. Malaysia kaya dengan kepelbagaian makanan tradisional diwarisi turun-temurun. Secara pembentukan Malaysia sendiri memberi kesan kepada warna-warni kepelbagaian makanan tempatan kita. Kepelbagaian kaum menjadikan makanan di Malaysia sebagai tarikan yang menarik dan unik menunggu masa diketengahkan ke mata dunia. Antara cara yang boleh dilakukan oleh generasi ini adalah dengan memperbanyak restoran yang menjual makanan-makanan tradisi ini, lebih-lebih lagi di tempat-tempat yang tertumpu. Dengan cara ini, secara tidak langsung dapat menarik minat orang ramai untuk mencuba makanan tradisi pelbagai kaum sekaligus memperkenalkan kepada masyarakat kepelbagaian makanan tradisi di negara kita. Selain itu, kita juga boleh memperkenalkan makanan tradisi Malaysia ke dalam aplikasi penghantaran makanan seperti aplikasi GrabFood, ShopeeFood dan Foodpanda. Menerusi aplikasi-aplikasi ini, para pelanggan lebih mudah untuk membuat pilihan hanya di hujung jari tanpa perlu mengolah tenaga untuk pergi ke restoran tersebut. Ternyata, medium ini adalah salah satu cara untuk mempopularkan makanan tradisional dengan lebih berkesan.